تكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ni dapat sekali lagi kita bertemu untuk sama-sama kita baca kitab Fiqh Sunnah ini, yang mana kitab ini digabungkan di antara banyak pandangan para ulama yang tidak hanya fokus kepada mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun, pada akhir nanti saya akan sebut dia banyak-banyak pandangan, saya akan tarjihkan kebanyakan merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i insya-Allah supaya tidak timbul keliruan. Walau waktu yang sama kita kena juga ambil tahu pandangan ulama-ulama lain supaya kita terdedah dengan suasana, dengan keadaan kadang-kadang tidak berlaku di sini dan mungkin berlaku di tempat-tempat yang lain. Dan tuan dikasihi sekalian, soalan yang ditanya pada saya standardlah, saya akan buka soalan dulu. Soalan yang pertama ditanya pada saya, adakah solat Jumaat ini diwajibkan ke atas kita sekiranya pihak kerajaan telah memutuskan kawasan tersebut berlakunya wabak? Ni cerita anak ni. Ya, bab-bab hot tak payah ni ramai orang suka. Ya, dua perkara di sini. Sekiranya kerajaan telah isytihar di kawasan satu itu mengandungi wabak yang boleh menyebabkan jangkit berjangkit, kita pergi ke tempat itulah hukumnya adalah haram. Nah, haram hukumnya. Bukan main-main. Sebab perkara yang boleh merosakkan diri sendiri, jelas Tuhan sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Itu perkara yang jelas disebut dalam nas, mengatakan demikian bahawa tidak boleh. Kalaulah kita diwabak, mengatakan bahawa di satu tempat itu kerajaan kata tidak boleh berkumpul setempat, tak kira lah untuk solat Jumaat dan sebagainya, maka kita diharuskan untuk solat zuhur di rumah. Tapi jangan isytihar sendiri. Kena kerajaan, kena yang badan otoriti yang isytihar. Nanti kita isytihar sendiri tak boleh pergi dah. Di masjid sekarang ni banyak jangkit-berjangkit yang tak payah untuk dipakai. Yang kedua, soalan yang kedua ni adalah melibatkan saya daripada taman saya di, ni orang Einstein ni. Daripada Einstein untuk bertolak pergi ke Penang. Jadi saya, pejabat saya di Cyberjaya, saya bertolak dan saya pergi daripada rumah saya di Einstein dan saya singgah terlebih dahulu di Cyberjaya di pejabat saya, tapi nawaitu saya nak ke Penang. Dan saya duduk di pejabat saya satu malam. Lama duduk pejabat rajin ni. Adakah di pejabat saya itu boleh saya jamak qasar solat saya ataupun tidak? Walaupun pejabat kita tu kita pergi tiap-tiap hari, rumah kita di estate, pejabat kita di cyber ke di Putrajaya ke, terpulanglah. Yang pentingnya confirm di kawasan tersebut telah pun keluar di kawasan Korea kita. Jadi apabila kita duduk di pejabat kita, nak singgah, nak siapkan kerja sekejap untuk pergi bertolak ke Penang, nawaitu kita nak pergi ke Penang dah. Cuma kita singgah sekejap di situ, maka dah luar kawasan Korea, kita dibenarkan untuk jamak qasar solat kita, tak ada masalah. Saya tambah sikit soalan dia. Bos saya suruh pergi ke Penang. Saya daripada estate berhenti sekejap di Cyberjaya untuk siapkan kerja, getah kerja dan sebagainya. Untuk ke Penang, tiba-tiba saya dah siap jamak qasar solat saya, bos telefon balik, tak payah pergilah, settle dah kerja. Saya tambah soalan itu, soalan sendiri tu. Bagaimana dengan solat jamak qasar kita dah buat di Cyberjaya? Contohnya kita nak bertolak, nak pergi selepas asar, kita bertolak daripada pagi rumah kita, berhenti di Cyberjaya, dan siap kita jamak qasar zuhur dengan asar, dan pukul 3 dapat berita, bos kata tak payah pergi. Bagaimana dengan asar saya, zuhur saya kena qada balik ke tidak? Tak apa, selesai dah masalah. Tak payah kita ulang balik solat tersebut. Kita dah jamak, kita dah qasar. Tapi jangan pakat dengan bos pula, bos buat lagu tu kat saya ya. Mudah saya jamak qasar, tu tak boleh. Tapi secara umumnya, ya tak ada masalah. Yang penting kita telah keluar di kawasan dua marhalah ni, di kawasan Korea kita, sama ada kita pergi atau tak jadi pergi. Kalau dah settle, anggaplah perkara tersebut telah pun selesai. Wallahu alam bisawab. Malam ni kita masuk, ni yang paling penting sekali. Kita banyak cepat di awal-awal sebab saya nak fokus di kawasan ini, iaitu kita masuk muka surat 205, bab yang kedua berkaitan dengan solat.
Kedudukan solat dalam Islam. Solat adalah agama Islam menduduki tempat yang teramat istimewa sehingga tidak dapat ditandingi oleh ibadat lain. Ia merupakan tiang agama, tanpanya agama Islam tidak akan berdiri kukuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amril Islamu wa amuduhu as-salatu wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pangkal setiap satu adalah Islam. Tiang utama kepada Islam adalah solat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan ibadat yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan di malam Isra dan Mi'raj. Furidatis salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul usriya fi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadil khamsin. Solat fardu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi sehinggalah menjadi 5 sehinggalah akhir hadis. Perkara ini nak menunjukkan kepada kita bahawa walaupun kita banyak mana melakukan ibadat sekalipun, kita sedekah mana sekalipun, tapi kalau kita tidak tunaikan solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantung ibadat-ibadat kita yang lain. Walaupun kita sebaik mana sekalipun. Sebabnya ibadat solat ni kita tuan, kita mengakui bahawa itu adalah Allah itu sebagai Tuhan kita. Itu syarat yang pertama. Maknanya kalau kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala lepas syahadah, maka kita yakin bahawa Allah itu sebagai Tuhan kita, maka solatlah merupakan perkara yang pertama yang perlu dibuat selepas daripada syahadah. Nah, jadi maknanya kalau kita mengaku Allah Subhanahu wa taala tu sebagai Tuhan kita, maka kalau kita tidak lakukan solat, bahawa pengakuan kita itu adalah dusta. Jadi orang pun kata, "Ustaz, rugilah Ustaz, kita banyak buat sedekah, kita buat banyak amalan-amalan NGO dan sebagainya, masuk dalam kampung, bantu orang banjir dan sebagainya, tapi Tuhan tak terima ibadat kita satu disebabkan solat saja. Kenapa Allah tak kira ibadat lain?" Bukan Allah tak kira, tapi Allah gantung. Banyak ulama-ulama beri perumpamaan yang sama. Kadang-kadang kita ni rasa diri kita baik. Diumpamakan seorang lelaki, seorang tua yang ada 2 orang anak dia. Anak yang pertama, ya Allah, baiknya. Dengan datang ke masjid 5 waktunya. Dengan apa nama ni, buat perkara yang banyak, puasa sunat yang buat dengan orang bercakap dengan lemah lembut. Banyaklah dengan sedekah, semua dia buat berlaku. Tapi orang tanya yang budak tadi, "Ayahmu tu nama Samad ke?" "Tak, itu bukan ayah aku." Sedangkan itu ayah dia. Dia tak mengaku ayah dia. Tapi dia baik dari segi amalan lain, tapi satu je kelemahan dia, dia tak mengaku Samad tu ayah dia, sedangkan Samad tu bapa yang sebenar. Anak hak nombor 2 pula jahat tak usah cerita. Jin pun tak mengaku geng, tengok ya Allah, ada yang aku dah jahat rupa-rupa, ada lagi orang jahat pada aku. Serbu-serbi jahat dia buat belaka. Tapi orang tanya, "Itu Samad tu ayahmu?" "Ya, ayah aku." Dialah yang jaga Samad. Ayah dia dalam keadaan sakit, tak dia nak mandi pun dia mandikan. Ayah nak gapo, dia beli telur suap, makanan dan sebagainya. Semua kesilapan yang paling besar sekali adalah dia jahat. Tapi dengan ayah dia sangat baik. Katalah si Samad tadi banyak harta. Kalau tidak banyak harta pun, kalau tanya kepada hati, Samad, mu ada 2 orang anak, tak ada anakmu baik, tapi tak mengaku mu sebagai pak. Tak tu ayahmu, anakmu dia jahat, tapi dia mengaku mu sebagai pak. Dalam hatimu, hak mana mu ambil nombor 1? Kalau kena kat kita, walaupun Tuhan jahat anak kita, tetap kecondongan kita kepada anak tersebut. Sebab dia jaga kita. Dia yang bersih badan-badan mandi kita, dia bagi suap makanan pada kita. Begitu gitulah, lebih-lebih lagi dengan Allah. Lebih-lebih lagi dengan Allah. Solat ini ikrar kita. Walaupun kita baik macam mana sekali, banyak sedekah, bantu orang, tolong orang sebagainya, tapi kalau kita tidak solat, seolah-olah kita tidak mengaku Allah itu sebagai Tuhan kita. Dia nak masukkan kita syurga dia? Tak akan masukkan. Itu nak umpamanya kepada kita kehebatan. Dan Nabi kata, "Rasul amrul Islam wa amuduhu as-salah." Kepala kepada Islam, kepala kepada setiap perkara ini adalah Islam. Apa nak selesai masalah, tengok kepada Islam. Dan tunjang utama kepada Islam ini adalah as-salah. Sebab itulah Tuhan suruh jaga solat, jaga betul-betul. InsyaAllah hadis yang kedua nanti kita akan sebut bagaimana kehebatan kita nak
suruh jaga solat ini. Ia merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita banyak mana sekali ibadat sekalipun, Tuhan tengok solat kita. Sebab itulah orang yang sombong dia kata tak payah belajar solat ni, kita dari kecil sampai tua belajar buat solat je. Ini orang yang sombong bercakap. Sedangkan ibadat solat ini kita kena belajar sampai kita mati. Bukan bermakna kita belajar buat solat saja akidah kita tinggal, tidak. Memanglah segi susunannya, hak pertama sekali duduk dalam hidup kita nak belajar ni, akidah hak nombor 1. Lepas tu pergilah kepada cabang-cabang termasuklah ibadat solat. Jadi bukan tak imlan tak penting, tapi yang tak sedapnya orang cakap solat, belajar fardu ain dan sebagainya. Jadi sedangkan ibadat solat ni, kalau kita buka, saya hatta berpuluh tahun dah mengajar buat fiqh. Setiap kali buka kitab, setiap kali jumpa benda yang baru yang saya tak pernah buat, takut-takut tersalah kita buat. Itu yang penting. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah diriwayat Imam At-Tabarani. Dia kata, amalan ibadat perkara yang pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti adalah solat kita. Fa in saluhat, sekiranya solat kamu tu baik, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh ibadat lain akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka boleh kunci-kunci yang digantung tadi, tengok lagi sedekah dia macam zakat, dia macam haji, dia macam dan sebagainya. Tapi Nabi kita ingatlah, wa in fasadat, sekiranya solat kamu dirijek oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu harap ibadat-ibadat lain akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini besar sekali. Bab solat kita solat dah, tapi ternyata lupa dalam solat kita tu ada benda lain lagi. Tiap-tiap hari saya semayang ustaz, tapi kita jangan lupa dalam solat kita tu ada benda lain lagi. Bagaimana dengan bacaan Fatihah kita? Bagaimana dukung qauli kita iaitu Fatihah kita? Adakah kita baca Fatihah selama ni betul, ataupun kita dengar orang baca, kita pun baca? Masa kecil-kecil lu ayah kita, mak kita hajar, kita hafal sampai kali ni, tapi kalau tanya bab tajwid, sebut makhraj satu pun kita tak tahu. Adakah kita anggap solat kita akan diterima lagu tu? Alhamdulillah, mari pada hari ni Haji Wahid ada mengajar fardu, mengajar bab Quran. Tanya Haji Wahid, Haji berapa orang? Mula-mula ramai, lepas tu tak ramai. Sebab apa? Banyak kali kita tegur, malu lah. Pejabat, jabatan Yusasi, mari kat sini, ABC tak kenal. Baca Quran tak boleh. Baca tajwid, nun ngebar tertukar, nun atas, titik bawah, titik tertukar. Lebih baik kita cari, lebih baik orang tegur salah kita tu sebelum kita mati, sebelum Allah tegur kesalahan kita. Jadi menukar tersebutlah kita tengok. Walaupun Nabi sebut secara umum, awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang akan dihitung oleh Allah yang pertama adalah solat. Jadi kita ambil solat, jangan ambil perkataan solat saja, tapi kandungan fi'il kita, perbuatan kita, hukum kita, bagaimana kita takbir, bagaimana niat kita, bagaimana qasak ta'aruf ta'yin kita, bagaimana tasyahud kita, bagaimana dan sebagainya. Adakah kita belajar ataupun hanya kita boleh-boleh begitu saja? Itu perkara yang kita tanya. Ini adalah pesanan terakhir. Kita ingat ini adalah antara hadis yang terakhir yang Nabi sebut kepada para sahabatnya sebelum Nabi wafat. Kalau hadis yang terkenalnya adalah hadis bab siwak. Tapi antara hadis yang akhir-akhir Nabi sebut, inilah antara nasihat yang terakhir yang Nabi pesan kepada kita, jagalah solat kita. Sebab itu Nabi sebut, Nabi pesan pada akhirnya kata, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Nabi pesan, jagalah solat kamu. Ini antara kata-kata terakhir sebelum Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut, dia kata, la yunqadanna uras islami urwata fakullaman taqadat urwatun tashabbathal nasu billati taliha fa awwaluhun naqda' al-hukm wa akhiruhun as-salah. Sesungguhnya ikatan agama itu akan terurai satu demi satu. Setiap kali ikatan Islam terurai, umat Islam akan berpegang pada ikatan berikutnya. Ikatan pertama yang akan tercabut adalah penegakan hukum. Pada akhir zaman ini, Nabi kata satu persatu akan terurai daripada kehidupan manusia. Pertama Nabi sebut adalah orang tidak hormat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang lekehkan hukum Allah ini sesuai atau tidak, bukannya orang yang bukan Islam. Yang mempersoalkan perkara ini adalah orang-orang kita, orang Islam yang mengucap kalimah la ilaha illallah sendiri, tidak mengaku, tidak rasa yakin
Adakah undang-undang Allah ini dapat selesaikan segala masalah ataupun tidak? Apatah lagi orang yang bukan Islam. Nah, yang kedua, dia kata, manakala ikatan yang kedua akan Allah cabutkan, akan terurai daripada kehidupan manusia adalah as-salat, iaitu sembahyang. Dia kata, Ustaz, saya tengok ke masjid, Alhamdulillah, orang ramai dalam masjid. Pergi masjid nilai, Alhamdulillah, satu sah 80 orang, hadanya apa? 6, 7, 8 sah, berapa ratus selain maghrib saja. Ramai, Ustaz. Tapi dalam hadis ini, dia bukan kata ramai ataupun sikit, tapi kualiti solat yang dilakukan oleh manusia akhir zaman ini makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Itu yang dimaksudkan oleh hadis solat ini. Setiap orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim tentulah mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut solat bersamaan dengan zikir atau mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak dalam hadis, banyak ayat Al-Quran Tuhan kaitkan dengan sembahyang, dengan zakatnya. Tuhan kaitkan solat dengan perkara lain. Contohnya kata, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Nah, Tuhan sebut jelas surah Al-Ankabut. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kita tanya diri kita, tuan-tuan, cukup dah. Tak tengok orang lain. Kita mari sembahyang Jumaat, Alhamdulillah 5 waktu, sempat takbiratul ihram yang pertama dengan imam. Nah, tapi mengumpat ke orang nombor 1. Buruk sangka ke orang nombor 1. Dendam pun kuat. Dan sebagainya. Tak pernah kita muhasabah diri kita. Adakah betul Allah kata begini? Tuhan kata orang yang semayang ni selamat daripada buat dosa. Tapi aku semayang juga. Tapi dosa aku buat juga. Adakah Allah menipu pada kita? Tidak, tuan-tuan. Kita yang menipu diri sendiri. Allah suruh kita solat lagu lain, tapi lagu cara lain kita buat. Sebab kata, wala dzikrullahu akbar. Maka sebesar cara yang terbaik untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara melalui solat. Solat paling besar sekali. Kadang-kadang ada yang mengadu, ibu bapa yang mengadu kepada saya, Ustaz, baru sekali jumpa di klinik. Nak pergi umrah sekali dengan dia dalam 2-3 tahun lepas. Pergi jumpa dengan saya, Ustaz, saya rusing tengok pada anak lelaki saya, Ustaz. Depan saya ni solat, Ustaz. Belakang tu lagu mana, tak tahu. Kalau rumah, pun rumah, kejut solat subuh, payah nak bangun. Bayangkan duk asrama lagu mana, Ustaz. Ayahnya rusing. Tapi kita tanya ayah tu balik, gapo hak dia buat untuk dia hilangkan rusing itu tadi? Nah, kita mari masjid, Alhamdulillah, pergi umrah tiap-tiap tahun. Anak kat rumah, tak solat. Nah, minta maaf saya sebutlah, jangan marah saya. Kita mari malam ni. Nah, kita tarik tak isteri kita mari? Kita mari malam ni, kita tarik dah anak-anak kita mari. Mungkin esok sekolah, katakanlah, tak apalah. Mungkin esok nak pergi esok, minggu nak pergi esok. Bagaimana dengan esok hari Sabtu? Esok hari Ahad lagu mana malam tu? Duk fikir nak pergi berjalan supermarket, duk fikir nak pergi sana. Tapi kita tak pernah ada nawai itu kita untuk ajak anak kita mari ke masjid, solat dan sebagainya. Kita jangan ingat, Allah akan lepas begitu saja kita. Tak apalah, saya hantar tu anak saya sekolah agama, pandai-pandai dia. Tak ada. Allah tak tanya ustaz tu, Allah tanya kita. Sebab Tuhan sebut secara jelas, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang solat ni, insya-Allah Allah jaga sungguh daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kita ajar didik anak kita daripada kecil, ajar bab solat, insya-Allah mereka akan selamat. Nah, pesan pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita duduk membebel kat rumah sampai sejam bebel, kenapa tak solat, tapi kita penuh tertarik. Anak kita tidak akan berubah. Sebabnya didik anak dengan perbuatan ini berkali ganda kesannya daripada kita didik anak kita dengan cara membebel 2-3-4 jam. Cara perbuatan terbaiknya, ajak main masjid. Setidak-tidaknya, kalau tak sempat nak main masjid, solat berjemaah bersama-sama dengan mereka dengan tujuan kita nak mendidik. Maka itu cara yang terbaik. Nah, kita ni siang malam cari harta, jumpa anak pukul 10 bawa balik, anak dah tidur, esok pagi-pagi anak pergi sekolah, tanya duit ada tak ada, lepas tu tinggal begitu, esok pukul 10 malam belum jumpa. Kita cari duit, tapi anak-anak kita jadi hantu. Tak benar kita didik dengan ibadat solat. Sebab tu jelas Tuhan sebut, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Maka sesungguhnya berjayalah orang yang menerima peringatan ini, berusaha membersihkan diri. Bagaimana? Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dia sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala fa shalla, dengan cara dan juga mengerjakan solat. Dua elemen penting. Sesungguhnya telah berjaya lah. Tuhan sebut. Maknanya orang berjaya ni antaranya tazakar, orang yang bersihkan diri. Bagaimana kita nak bersih diri kita, tuan-tuan?
Pertama sekali adalah dengan banyak akan mengingat diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lupa jugalah. Sebab itulah penting. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyanzur man yukhalilu. Agama seseorang ini dilihat kepada sahabat, kawan. Maka nak tahu agama seseorang itu, tengoklah siapa kawan, tengok sahabat dia siapa. Sama kita dengan anak kita. Kita nak tahu perangai anak kita, tengok siapa kawan dia. Kita sendiri, kalau kita ni jenis orang pelupa, kenapa kita tak berkawan dengan orang beringat? Berkawan dengan orang masjid, berkawan dengan sahabat-sahabat yang mana mereka ni tidak lekang untuk solat berjemaah. Maka kita tahu kita baik atau tidak, tengok kawan-kawan kita. Kalau kita duduk kedai kopi, duduk kedai kopi daripada pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari, duduk 3-4 jam, siapa kawan? Ada kawan-kawan kita sekali, semua tak pakai berlaku tu. Tu kawan-kawan kita misakkan kita. Itu Tuhan sebut sini, dia kata qad aflaha man tazakka. Maknanya umum, bukan untuk diri dia saja. Nak cari kawan dan sebagainya sekalipun, carilah orang yang sentiasa bersihkan diri dia dengan Allah, dengan cara mengingati Allah dan juga sentiasa menjaga solat mereka, khusus dengan solat berjemaah. Begitulah dalam banyak ayat-ayat Quran yang lain Allah sebut wa aqimus solah wa atuz zakah, maka dirikanlah solat, maka kerjakanlah zakat, wasta'inu bis sabri was salah, maka minta tolonglah Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan juga dengan melakukan solat. Kenapa Allah kata wasta'inu bis sabri? Maka minta bantulah Allah dengan sabar dan dengan solat. Sebab solat ni barang susah sebenarnya. Susah. Walaupun kita kan nampak mudah, kita ambil wuduk, mai ke masjid, akad takbir, mai berjemaah dan sebagainya, tapi kita susah nak jaga, susah kita nak khusyuk. Sebab tu kita kena sabar banyak-banyak. Nah, kita nak solat ni kita kena jaga betul-betul. Start daripada langkah, daripada rumah, start daripada wuduk, nak akad takbir bagaimana sebagainya, semua kena tertib dan sebagainya. Itulah memberi kesan pada solat kita, pada diri kita ataupun tidak. Kalau kita tak jaga benda tu, maka solat kita tidak tak selamatkan diri kita, tak dapat mencegah, tidak dapat mengawal. Sebabnya ulama sebut dari Suq Qardawi dalam kitab mengatakan bahawa solat ni diibaratkan sebagai antibiotik kepada kita. Jika solatnya menggunakan kualiti yang tinggi, maka penyakit-penyakit akan serang diri dia pun tak boleh masuk. Jadi kalau kita tanya diri kita, adakah solat kita ini mampu mencegah pendidik untuk kita ataupun tidak? Tengok muka surat yang berikutnya, dia kata terkadang solat, muka surat 208, terkadang solat dijadikan sebagai pembukaan penutup bagi setiap amalan kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un. Tengok ayat yang terakhir, dia kata ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Qad aflahal mu'minun. Orang nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni orang beriman je. Orang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala mustahil boleh masuk syurga. Jadi kunci pertama orang yang solat adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang beriman? Nombor satu Tuhan kata, iaitu orang yang paling khusyuk dalam solatnya. Khusyuk di sini adalah kita tumpu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala solat, dan mana kita tidak ada benda yang lain masuk dalam hati kita. Tidak ada perkara yang boleh menggugah hati kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tidak akad takbir Allahu akbar bimbang BMW kita kat luar ada cala kau tidak. Allahu akbar bimbang kasut kita kelak kat luar ada orang ambil kau tidak. Kalau itulah solat kita, bagaimana solat kita ini boleh memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran yang lain disebut hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Peliharalah kamu dan kerjakanlah dengan tetap sempurna pada waktunya. Segala semayang fardu, khasnya semayang wusta, semayang asar, dan berdirilah kerana Allah Subhanahu wa taala semayang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentiasa, maka hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan solat secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Ayat ini, walaupun dia ayat ini adalah satu ayat, dua ayat sahaja, tapi mengandung berbagai hukum dalam perkara ini. Tuhan sebut pada kita, walau mana keadaan sekalipun, susahnya kita sekalipun, maka hendaklah kita jangan tinggal solat. Sebab itu orang tanya, orang sakit ni kena solat ke tidak? Selagi ada akal, selagi itu dia kena solat. Nampak susahnya Islam, paksa orang sampai pekat itu. Tidak, dan Tuhan. Tuhan suruh kita solat, Tuhan nak selamatkan kita. Kalau dalam keadaan sakit kita solat, takdirkan
Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Bertepatanlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Orang itu walaupun dalam keadaan sakit tetap dia minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap dia melakukan solat. Maka patutlah Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka dari golongan orang yang beriman, insya-Allah. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, penting sekali supaya kita istiqamah dalam solat ini. Lakukanlah solat kita dengan cara yang paling terbaik. Manalah tahu takut-takut inilah solat yang terakhir dalam hidup kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita tengok pada yang berikutnya. Malah Islam dalam hal yang lain tadi dia puji, dia suruh orang solat, malah Islam mengecam Qusat 210. Malah Islam mengecam sesiapa yang menyia-nyiakan, memberi amaran keras kepada sesiapa yang lalai dalam mengerjakannya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang mensia-siakan solat dan menurut hawa nafsu, dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Dan ayat yang keras yang Tuhan sebut dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat. Orang sembahyang kena celaka juga. Baik tak payah semayang. Nah, kalau orang semayang kena celaka, kalau orang yang tak semayang, ayah boleh celaka. Nah, jadi bagaimana orang celaka tadi? Alladzina hum ala an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang solat, iaitu lalai terhadap solatnya. Para ulama mengatakan lalai di sini dua maksud. Nah, pertama, lalai di sini bermaksud tak solat langsung. Dan maksud yang kedua, lalai di sini adalah ketika solat dia lalai, tak ingat pada Allah, nampak zahirnya solat tapi kepala entah ke mana. At-Tabari mengatakan bahawa lalai di sini ialah antaranya orang yang takhir, orang yang melambat-lambatkan solat mereka. Juga termasuk golongan yang ni celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling kita jaga dalam soal ini. Wallahu alam bissawab. Okey, ni yang kita masuk dalam bab hukum. Tadi mukaddimah dalam bab solat, yang ni kita masuk dalam Qusat 211 mengenai hukum tinggal solat. Ini kena perhati betul-betul sebab kita tak tahu zaman muda-muda kita dulu ada yang alpa. Ada orang tanya kita, ustaz, saya zaman muda dulu lalai ustaz, boleh bilang berapa semayang berapa tidak. Lima kali waktu tu solat tu sehari tu mungkinlah paling-paling tidak 2-3 solat saya akan tinggal. Alhamdulillah, mari ke masjid, umur 50 mari ke masjid. Sempatlah kita bertaubat ke tidak? Selagi kita tak mati, selagi itu sempat bertaubat. Itu jawapan dia. Selagi kita tak mati, selagi itu kita sempat bertaubat. Jadi yang kita takutnya, kita mati tak sempat bertaubat. Hak tu yang kita takut. Jadi orang tanya, ustaz, kalau saya ni banyak tinggal solat, adakah saya kena qada keseluruhan solat-solat saya yang lepas? Bagaimana pula dengan solat sunat? Nah, kalau mana baik saya qada solat saya ke ataupun saya solat sunat? Kita pun jadi confused tu. Nah, solat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Mana lebih baik dengan saya qada solat subuh saya 2 rakaat? Nah, solat fardu cerita lain, solat sunat cerita lain. Maknanya dua-dua kita kena buat. Allah kira fardulah, tapi hak sunat Tuhan kira juga. Nanti depan nanti kita cerita apa pandangan ulama dalam soal ini, bagaimana cara kita nak qada, adakah pendapat ulama ini sepakat adakah solat kita tu kena qada ataupun tidak. Sebab nanti kita bincang secara detail nanti, sebab ada sebahagian ulama kata tak payah qada. Sebab apa? Kalau kita nak qada solat kita 1 rakaat, walaupun kita semayang seumur hidup kita, mustahil kita tak mampu nak qada balik solat kita. Ada ulama kata wajib kita kena qada. Nanti kita bincang detail dalam bab-bab yang ke depan nanti. Malam ni kita masuk mengenai hukum seseorang itu tinggal solat. Sebab ada dua pandangan ulama di sini. Pandangan yang pertama mengatakan orang yang tinggal solat ini adalah orang yang keluar daripada agama, dengan kata lain kafir. Dan pandangan kedua, iaitu majoriti para ulama, mereka yang meninggalkan solat itu tidak dianggap kafir selagi mereka mengaku la ilaha illallah. Sebaliknya mereka ini termasuk golongan fasik. Okey, satu persatu kita pergi. Meninggalkan solat kerana ingkar adalah kafir, ni sepakat. Cuma meninggal dengan, kalau tanya solat ini wajib ke tidak, dia kata solat tak wajib. Hak tu sepakat para ulama mengatakan dia adalah kafir, gugur syahadah orang itu. Wa iyyazubillah. Tapi kalau tanya solat ni wajib ke tak? Wajib, kenapa kamu tak solat? Malas. Itu dua pandang ulama. Satu ulama kata kafir, seperti mana dia mengingkari hukum wajib solat, dan satu lagi ulama mengatakan dia adalah fasik. Kita akan pergi satu persatu mengikut pandangan para ulama ini.
Adapun orang yang meninggalkannya namun masih lagi meyakini kewajipannya, meninggal kerana lalai atau malas, bukan kerana suatu halangan yang dibenarkan syarak, maka para ulama berselisih dalam soal ini. Satunya mengatakan kafir dan wajib dibunuh orang tersebut berdasarkan hadis. Dan satu lagi mengatakan hukumnya adalah hukum fasik. Sama juga dengan tutup aurat. Sama tutup aurat. Kalau orang perempuan tak tutup aurat, tanya dia, kenapa kamu tak tutup aurat? Dia kata, sajalah saya muda lagi malah tutup aurat. Mu tahu tak tutup aurat ni wajib? Tahu? Mana dia iktiraf. Maka orang itu hukumnya adalah fasik. Tapi jangan pula tuan-tuan pergi angkat bendera pula, hak kaki yang tak tutup rambut tu semua kaki fasik. Tak sampai angkat bendera dia bantai kat dia. Cuma nak beritahu beza di antara kedua-duanya. Okay, yang pertamanya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandangan yang mengatakan meninggalkan solat dengan sengaja, walaupun mengaku solat itu wajib, dia kata bainar rajuli wa bainal kufri wa tarkus solah. Beza di antara Islam atau tidak seseorang lelaki atau perempuan adalah meninggalkan solat. Maknanya, kalau meninggalkan solat, maka orang tersebut dianggap sebagai kafir mengikut hadis ini. Dia kata al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus solah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian di antara kita dengan Allah. Sebab Nabi sendiri naik pergi ke langit. Solat ibadat lain semua diterima di atas muka bumi ini. Baik zakat sebagai satu-satunya ibadat yang mana Allah jemput Nabi naik ke langit adalah solat. Maka Nabi kata perjanjian itulah perjanjian ikrar kita. Taat setia kepada kita. Perjanjian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Maka barang siapa yang meninggalkan solat, maka tak syok lagi, jatuhlah dia hukum kepada kafir. Ini beringatlah kepada orang yang pernah tinggal solat. Sebab tu kata, ulama kata solat ni, pendapat kedua dia kata tidak boleh dikotak. Sebab dia kata sangat besar, maka tidak ada cara lain melainkan bertaubat dengan taubat nasuha. Jangan kita anggap tuan-tuan walaupun kita alhamdulillah sama sekarang kita dah mari ke masjid, dah mari dengan ustaz-ustaz kuliah, dah pergi alhamdulillah kita mari 5 waktu masjid, kita dah rasa kesedaran kita. Jangan lupa dengan dosa kita yang lepas tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan kita bertaubat kepada Allah. Ingatlah, walaupun kita dah mari masjid, tapi dosa lepas tetap akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk kita kambus dosa kita tadi adalah dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah moga-moga kita bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh ini. Allah akan terima taubat kita. Tuhan sebut dalam Quran jelas surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat sungguh-sungguh. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Moga-moga Allah hapuskan segala dosa-dosa kamu yang lepas. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tu hak paling utama kita berharap. Apabila kita bertaubat dengan taubat sungguh-sungguh, moga-moga Allah akan ampunkan dosa kita. Bukan setakat diampunkan dosa kita, Allah buang, hapuskan nama kita list neraka. Sebaliknya Allah tulis balik kita termasuk dalam list masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak? Sebenarnya saya cerita dahulu. Apabila seorang ustaz ceritalah hadis, dalam hadis dalam kitab-kitab lama, para ulama banyak cerita. Saya ulang balik cerita. Bagaimana seorang ulama, ketika Jibril alaihissalam naik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di kalangan makhluk di muka bumi ketika itu yang paling banyak melakukan ibadat padamu ya Allah? Maka ketika itu Allah pun kata, wahai Jibril, orang itulah sekian-sekian. Maka dia turun tengok orang tintai apa yang orang tu buat sehingga Allah iktiraf orang itu yang paling banyak melakukan ibadat pada Allah. Betul. Dia naik tengok orang tak berhenti dengan puasanya, dengan solatnya, sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia boleh naik jumpa dengan Allah. Betul ya Allah, orang yang banyak melakukan ibadat. Tapi Jibril, aku tak beritahu satu lagi pada kamu. Dia termasuk golongan ahli neraka. Terkejut malaikat. Terkejut Jibril. Banyak melakukan ibadat, tapi Tuhan letak dia termasuk dalam list ahli-ahli neraka. Maka dia minta izin, ya Allah, boleh ke tidak aku jumpa dengan orang tersebut, aku nak beritahu benda ni. Maka pergilah Jibril. Jibril alaihissalam jumpa dengan orang tadi, barulah beritahu, Assalamualaikum. Dia beritahulah dia siapa sekian. Aku dimaklum kepada kamu ni yang paling banyak melakukan ibadat. Tapi malangnya Allah Subhanahu wa taala masukkan kamu ke dalam neraka. Tapi muka orang tu tak berubah langsung. Cool je muka orang tu.
Tapi apa yang dia jawab pada Jibril? Dia kata, baliklah kamu. Aku adalah seorang hamba, kerja aku lah ibadat. Neraka dan syurga itu hak milik Allah. Dia layak nak letak aku di mana. Kalau dia masuk aku ke neraka, itu hak dia. Dia nak masuk aku syurga, itu adalah hak dia. Membaliklah. Apa yang dibuat oleh orang lelaki tersebut? Paling Jibril balik, dia terus mengadap. Terus akan takbir semaya macam biasa, tidak ada perubahan langsung dalam ibadatnya. Tidak rasa lemah semangat. Kalau kita lah, kalau kita kena kat kita. Mu ni mari ke masjid pun, lagu mana pun Tuhan masuk neraka. Apa yang kita buat? Daripada aku semayang, aku lepok. Tak, dia tak buat begitu. Dia tak buat begitu. Dia solat, bahkan lebih kuat daripada biasa. Maka dia beritahu, naik jumpa Allah. Maka Allah berkata, apa reaksi orang itu? Bukan Allah tak tahu, nak ajar pada kita. Aku pelik, ya Allah. Walaupun aku beritahu dia adalah ahli neraka, tapi dia selamba je. Dia jawab balik sebagaimana nak cerita tadi. Maka Allah kata, wahai Jibril, memberitahulah kepada orang itu bahawa aku telah buang dia daripada ahli neraka. Sekarang ni aku telah masuk ke dalam syurga, antara tempat-tempat yang tertinggi dalam syurga. Suka je Jibril dia tak cerita. Naik jumpa dia kata, boleh ya Allah, aku nak jumpa, nak bagi berita baik kepada orang ini. Dia kata, pergilah Jibril. Maka dia jumpa. Mari pula dah. Dia kata, mari pula dah. Tapi aku nak beritahu berita lain. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala telah buang nama kamu dari neraka. Sebaliknya Allah letakkan kamu dalam ahli syurga, bahkan darjat yang lebih tinggi. Apa jawab orang lelaki dengan selamba itu? Alhamdulillah. Dia kata, boleh tak mu tunggu sekejap, aku nak solat. Maka orang itu solat tu syukur. Maka Jibril tunggu dengan lama. Orang tersebut tak bangun-bangun. Jibril pergi dekat orang tersebut. Rupa-rupa orang itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal orang tersebut. Nah, dia naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beritahu apa yang berlaku tadi. Itu dah kita nak beritahu kepada kita. Nah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhir hidup kita tak ada siapa yang tahu. Nah, kerja kita buat ibadat. Walaupun orang mari nak tengok orang tu jahat, jangan anggap orang tu akan jahat selama-lamanya, tidak. Akan tiba masanya Allah akan buka pintu hati dia, bahkan dia lebih baik darjat dia di sisi Allah bandingkan kita orang mari di sini. Nah, itu nak kita nak beritahu di sini. Banyak kali cerita-cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat-taubat manusia ini, walaupun sebanyak mana jahat dia sekalipun, apatah lagi orang yang banyak melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain dia kata, nak orang geng-geng yang mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat ini tergolong daripada golongan kafir, annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alayha kanat lahu nura wa burhanan wa najatan yawmal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakum lahu nura wala burhanan wala najatan wa kana yawmal qiyamati ma'al qaruna wa fir'auna wa haman wa ubay bin khalaf. Pada suatu hari beliau menceritakan pentingnya mengerjakan solat daripada Abdullah bin Amr, daripada Rasulullah SAW. Pada suatu hari beliau menceritakan pentingnya mengerjakan solat. Beliau bersabda, barang siapa yang memelihara dengan cara sentiasa mengerjakannya, dia akan memperoleh cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang tidak memeliharanya dengan cara meninggalkannya atau mengabaikannya, dia tidak akan memperoleh cahaya petunjuk dan keselamatan. Bahkan pada hari kiamat nanti, dia termasuk golongan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jadi Nabi dah sebut geng-geng pok ni, geng-geng hak kafir masuk neraka dah. Dan Ubay bin Khalaf ni antara hak Nabi sebut, kalau 10 sahabat antara yang masuk syurga, sedangkan mereka tak masih hidup. Dan Ubay bin Khalaf, Abu Lahab ni, yang mana orang ni Allah dah bagi jaminan kepada dua orang ni kafir masuk neraka, sedangkan mereka masih hidup. Termasuklah Ubay bin Khalaf. Nah, jadi dah hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa orang yang meninggalkan solat ini termasuk golongan kafir. Inilah hujah yang digunakan oleh pandangan yang pertama, mengatakan orang yang tinggal solat ini termasuk golongan yang kafir. Nah, kita berhenti sekejap bagi laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha. Allahumma rabbas. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita ambil masa untuk solat sunat ni. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang lain. Yang mana pendapat pertama mengatakan orang yang tinggal solat ini adalah termasuk golongan kafir. Bahkan setengah dia mengatakan boleh dibunuh orang yang tinggalkan solat ini. Ini adalah pandangan yang pertama. Dan semua pandangan mereka ini berpandu kepada hadis-hadis juga. Hadis-hadis yang kuat juga di kalangan mereka. Yang mana membuktikan bahawa meninggalkan solat termasuk golongan dosa-dosa yang sangat tidak boleh dimaafkan. Walaupun kita tengok muka surat 216, muka pandangan yang kedua, yang mana meskipun hadis-hadis dipaparkan sebelum ini pada zahirnya 216, meskipun hadis-hadis yang dipaparkan sebelum ini pada zahirnya menegaskan bahawa orang yang meninggalkan solat itu adalah kafir, wajib dibunuh, namun sebilangan besar ulama salaf dan khalaf, termasuklah Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik pengasas Imam Maliki, Asy-Syafi'i pengasas mazhab Syafi'i, berpendapat bahawa orang itu tidak kafir tetapi fasik dan disuruh untuk bertaubat. Jika tidak mahu bertaubat, barulah boleh dihukum bunuh. Boleh hukum bunuh juga rupanya. Apa di Malaysia tak adalah setakat ni siapa hukum bunuh orang tak solat. Nah, hak mana ada tu pun huru-hara dah. Jadi maknanya nak beritahu bahawa walaupun pandangan pertama kata kafir dan boleh dibunuh, pendapat kedua kata hukumnya adalah fasik. Tapi kalau tak bertaubat selepas disuruh, boleh dibunuh juga. Nak beritahu yang besarnya kesannya daripada solat. Jadi adakah menjadi tanggungjawab siapa perkara ni? Menjadi tanggungjawab kerajaan. Sebabnya apabila rakyat banyak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menangguh lagi akan turun bala-bala sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Ingatlah nak Tuhan turun tu coronavirus, nak tukar nama dan sebagainya ini merupakan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Tuhan peringat. Alhamdulillah, kalau dah tahu apa nama turun bala banyak, alhamdulillah ramai. Saya pergi ke masjid mana-mana pun banyak masjid ramai. Tapi masjid ni alhamdulillah sejak awal dulu lagi ramai. Pergi saya dah terkejut pergi satu surau masjid ni. Betul kau malam aku bulan ni. Tengok lain macam ramai. Dia kata ustaz sejak coronavirus ni ramai lain macam je. Doa pakai panjang aku. Kadang-kadang pelik nampak ustaz doa pendek-pendek. Dulu ustaz baca kuliah aku marah panjang rasa. Kalau boleh baca enak ataina je. Tapi tak sekarang. Alhamdulillah ada juga. Tuhan turun bala ni kadang-kadang ada peringatan kepada kita semua. Bukan suka-suka, bukan sengaja. Ternampak mari pada China, mari di sebagainya. Sampai Mekah pun kosong. Baru ni nampak cerita-cerita kosong ni, kawan saya dekat Mekah sendiri. Hantar gambar bagaimana dalam keadaan. Dia belajar dekat sana. Tengok bagaimana keadaan di Mekah. Tak pernah berlaku.
Benar berlaku tapi hok puluh tahun yang lama dah. Nah, jadi ini yang benda yang ganjil yang berlaku pada hari ini, semua bagi peringatan kepada kita. Jadi apabila seorang buat kerja tak betul, maka Allah Subhanahu Wa Taala turun bala semua sekali betul pun kena sekali. Nah, termasuk dalam soal ini. Jadi apabila pada jumhur para ulama mengatakan tidak jadi kafir, sebaliknya hukumnya adalah menjadi fasik pada orang tersebut dan wajib untuk dia bertaubat dalam hari itu. Sebagaimana yang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang persekutukannya dengan sesuatu apa jua sekalipun, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan yang lain. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan yang lain daripada kesalahannya selain pada syirik. Itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang bersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua sekalipun, maka sesungguhnya ia sesat dengan kesesatan yang amat jauh sekali. Ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan solat ini termasuk golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu belum lagi masuk golongan yang kafir. Maka orang ini sesuailah diletak dalam golongan orang yang fasik. Begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'at li ummati yaumal qiyamati fayanna ilatu insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a." Setiap nabi punya suatu doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah. Oleh yang demikian, setiap nabi meminta supaya doa yang dipohonkan itu segera dimakbulkan oleh Allah dalam dunia ini. Tetapi aku menyimpan doaku untuk memberi syafaat pada umatku di hari kiamat kelak. Dan sesiapa orang yang mati dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa jua sekalipun, insya-Allah ia akan mendapat syafaatku. Ini special. Nah, Nabi dah beritahu, umat semua nabi-nabi ada satu jenis doa. Ya semua Allah Subhanahu Wa Taala satu doa yang pelik, doa yang satu-satu je. Maka Nabi kata, aku simpan untuk hari kiamat nanti untuk bagi syafaat kepada umatku. Jadi kalaulah semayang menyebabkan seorang jadi kafir, maka nescaya Nabi sebut secara jelas dalam ni. Sebaliknya orang syirik sahaja yang mana haram ke atas dirinya untuk beri syafaat kepada orang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, supaya kita semak solat kita. Kita perbetulkan, jangan anggap kita dah solat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini. Solat kita ni sentiasa betul. Kita kena semak solat kita. Kita kena belajar solat kita. Nah, carilah tugu-tugu ustaz-ustaz yang boleh mengajar fiqh. Hak paling penting sekali, cari ustaz-ustaz, tugu-tugu yang boleh ajar kita Al-Quran. Sebab yang paling banyak ada dalam itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang mana Fatihah kita tidak diterima, solat kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main perkara ini. Jumpalah dengan siapa. Kalau malu nak jumpa depan ramai, carilah tempat-tempat yang sembunyi-sembunyi. Dengarlah bacaan Fatihah saya. Betul ataupun tidak. Itu bagi orang yang bimbang. Adakah solat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah minggu hadapan nanti barulah kita akan masuk segi hukum secara direct. Mana ni kita masuk mukaddimah mengenai solat dan sebagainya. Insya-Allah moga-moga kita doa pada Allah, Allah terima ibadat kita, khususnya solat kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahassanna bizil izzati والجبروت واقتصمنا بالملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر ونجينا من الطاعن والطاعن والبلاء بلطفك يا لطف الخبير يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليه. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.